Nur Hazara, Putri Nur Farah, Nurul Fatihah, Ahmad Syukran, Daniel dan juga Jalini. First of all, marilah saya menerangkan serba sedikit mengenai hiburan. Dalam Islam, tidak menghalang umatnya untuk mengamalkan hiburan dan berhibur, malah diwajibkan umatnya untuk berhibur. Hiburan merupakan sesuatu yang menyenangkan minda, menyenangkan jiwa, malah menyenangkan pendengaran. Pendek kata, apa saja yang menyeronokkan dan menyenangkan merupakan satu hiburan. Hai guys, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syukran. First of all, thank you kepada Kina telah jelaskan pengertian hiburan dalam Islam. Irama dan lagu. Okey. Irama dan lagu ni kadang kita nyanyi lagu sampai kita lalai, terus layan kan. Kadang kita tak tahu apa maksud lagu-lagu yang kita nyanyi tu. Sebab kita kena pastikan lagu-lagu yang kita dengar dan nyanyi ni tiada unsur-unsur menghina Islam, agama, Allah, Nabi dan tiada unsur yang memuja-muja. Thank you Ahmad Syukron for the wonderful presentation about script and rhythm. My name is Muhammad Daniel bin Muhammad Rashid. Persembahan dan konsert sering dilihat di dalam televisyen dan menurut agama Islam, konsert dan persembahan yang dijalankan haruslah tidak berlebih-lebihan sehingga timbulnya unsur-unsur yang tidak baik seperti tidak menjaga aurat dan mengaibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki dan wanita yang menghadiri konsert atau persembahan haruslah menjaga penjarakan sekiranya bukan mahram, kerana ini akan mendorong ke arah maksiat. Dalam ajaran Islam, konsert dan persembahan tidak digalakkan, akan tetapi ada juga persembahan dan konsert dalam Islam seperti nasyid, selawat ke atas Nabi dan sebagainya. Thank you Daniel for your presentation about concert performance. Before that, I would like to introduce myself. My name is Nur Hazara and I would like to share with you all about the meaning of the song. Dalam Islam, hendaklah seni kata, nyanyian dan lagunya tidak mempunyai unsur-unsur negatif seperti unsur-unsur maksiat, unsur-unsur luca dan unsur-unsur yang merangsang kegairahan. Dengan adanya lagu-lagu yang mengandungi unsur-unsur maksiat seperti luca, akan mengakibatkan remaja untuk terus melakukan dosa dan maksiat kerana mempunyai tema-tema cinta yang melampau, luahan perasaan rindu yang berlebihan mengakibatkan mereka untuk melakukan maksiat. Dalam Islam juga terdapat garis panduan yang perlu kita ikuti. Antaranya ialah kita perlu mencari hiburan yang mempunyai faedah. Selain itu, Allah juga melarang untuk kita mencari hiburan yang bercanggah daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita perlulah dengar lagu-lagu seni kata yang bagus-bagus, yang tiada unsur-unsur maksiat. Seperti itulah. Yang seterusnya, hiburan yang dicari itu perlulah mempunyai had-had yang tertentu. Kita tidak boleh terlalu lalai dalam hiburan tersebut kerana ia akan mendorong kita untuk lupakan perkara yang wajib seperti solat dan sebagainya. Okey, terima kasih Sarah untuk pembentangannya mengenai maksud muzik. Okey, sekarang saya akan melakukan pembentangan saya mengenai instrumen muzik, iaitu hendaklah lagu dan nyanyian yang didendangkan tidak diiringi atau dialunkan dengan instrumen muzik atau bunyian yang melampau.
Seni kata lagu tersebut tidak melalaikan, tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, seperti menganjurkan hubungan bebas muda-mudi dan pelanggaran syariat. Seperti itu, sewajarnya instrumen muzik mampu mengajak manusia ke jalan yang lebih baik, seperti untuk cintakan Allah dan akhirat, serta ke arah memperbaiki diri sendiri. Itu saja. Ya, ke arah yang lebih positif. Okey, itu saja daripada saya sekarang. Sekarang saya akan pass to Putri. Hai, saya Putri dan saya nak cakap pasal adab. Adab ni berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu bermaksud perilaku dan perbuatan kebaikan. Sopan santun dan berbudi pekerti ni adalah ciri-ciri yang lazim dalam diri setiap umat Islam. Ada satu ayat daripada surah Al-Ahzab, juz ke-33 dan ayat ke-21, iaitu bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik untuk hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Sebagai yang kita semua tahu, Nabi kesayangan kita ni adalah orang yang sangat bersopan santun dan berbudi pekerti. Jadi apa salahnya kita sebagai umat Muslim yang beragama Islam ni meneladani dan mencontohi Nabi SAW sebagai contoh yang baik untuk kita semua. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan pass kepada Jalani. Thank you Putri for the presentation. So I want to introduce myself. Nama saya Muhammad Jalani. Saya nak present tentang kawasan dan tempat. Kawasan dan tempat anda dipastikan tiada percampuran di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram di satu tempat tanpa sekatan dan had. Berkeluar untuk berhibur, berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tidak dibenarkan kerana boleh mengundang fitnah kepada kedua-duanya. Sekiranya mempunyai sebarang hajat ataupun keperluan yang harus diselesaikan, maka perjumpaan tersebut boleh dilakukan, tetapi hendaklah dilakukan secara berkumpulan ataupun secara beramai-ramai di tempat dan kawasan yang umum, iaitu tempat dan kawasan yang mempunyai ramai-ramai orang serta tidak sunyi. Lelaki dan wanita dalam majlis hiburan perlu menjaga batas-batas syarak seperti pakaian menutup aurat, tidak tabrus, nak menundukkan pandangan dan bercakap dengan suara yang biasa dan normal di kawasan dan tempat-tempat majlis perhiburan. Terima kasih Jalani atas penerangan anda sebentar tadi. Sekarang tibalah masanya untuk saya mengulas serba sedikit mengenai aurat yang perlu dititik beratkan dalam dunia hiburan. Sesuatu persembahan ataupun konsert yang dilaksanakan haruslah tidak berlebihan sehingga hak-hak Allah dan kewajipan utama yang lain terabad. Penyanyi, penari dan pembuat persembahan hendaklah menjaga auratnya, tingkah laku dan juga adab. Tidak dilupakan juga, penonton yang hadir perlulah berpakaian menutup aurat dan menjaga adab di dalam khalayak ramai. Untuk kefahamannya lebih lanjut, kami telah mengadakan beberapa temu bual bersama orang-orang tertentu. Assalamualaikum. Semua datang Ustaz. Assalamualaikum. Pada petang ni, saya berada dengan Ustaz Pengurusi Masjid Karyatul Wahang Haji Hasan bin Ismail dengan Haji Tuan Hasan sekali. So saya berada dekat sini untuk nak interview dengan Ustaz. Okay, Ustaz, soalan pertama, apa tuan mengenai tentang Islam dan hiburan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya pandangan saya mengenai Islam dan hiburan. Islam itu dia menggalakkan ada hiburan. Manusia mesti ada hiburan untuk dan sebagai kehidupan harian.
Cuma dalam Islam ni dia ada garis panduannya, ada prasyaratnya untuk kita nak jadi seorang Islam yang patuh kepada perintah Allah. Yang pertama, kalau hiburan kita ambil entertainment, dengan drama macam kata. Drama tu selagi dia tak merosakkan akidah kita ataupun dia tak melawarkan apa-apa jual apa dalam kita punya ibadah, insya-Allah dibolehkan. Tapi kalau dalam entertainment bagian drama-drama yang melampaui para batas agama, itu tertentulah tuan-tuan semua tahu kan, dia tak boleh untuk ini. Dari segi entertainment. Dari segi hiburan televisyen, kita perlu kita tengok televisyen. Tapi kita kena pilih channel-channel lah yang bersesuaian dengan kita. Tak semua channel yang bukan bercorak Islami. Itu agak saya, kita pilih channel, itu kita boleh memanfaatkan diri kita dan keluarga kita. Yang ketiganya berkenaan dengan muzik. Muzik ni dia bermacam-macam pecahan muzik. Oleh itu kalau kita nak bagi akhlak Islam kita ni terjamin dan kita ni tak lara dalam bidang-bidang muzik atau dalam bidang hiburan, kita kena pilih muzik yang terbaik sekali, kita kepandang pada Odin. Itu seni kata dia. Seni kata dalam Islam ditekankan bab-bab yang seru kita dengan Allah, memuji Allah, memuji Rasulullah, dan kita semangat patriotik, lagu-lagu yang menaikkan semangat, lagu-lagu yang berbentuk nasihat untuk kepentingan hidup kita seharian. Itu yang dibenarkan. Tapi kalau lagu itu sendiri untuk menghayalkan ataupun membuat satu seni kata yang boleh menjejaskan akidah kita, itu sudah semestinya ditolak oleh Islam. Itu pandangan saya lah. Oleh itu kita hari ini banyakkan lagi kreatif tentang hiburan untuk kita mengisikan dalam umat kita untuk menghiburkan hati orang Islam. Selama ni kita hanya harap barat saja yang bagi impak muzik ataupun drama ataupun filem-filem, kita kurang. Oleh itu sini saya pandangan kita sarankan pihak-pihak wajib untuk dia merealisasikan benda-benda hiburan ni berbentuk Islam. Itu pandangan saya. Terima kasih. Soalan kedua Ustaz, adakah Ustaz bersetuju jika kita memperbanyakkan hiburan nasyid dan mengurangkan hiburan barat dan faedah yang kita akan dapat dengan orang awam yang akan dapat? Ya, semestinya kita kalau yang berbentuk corak Islami, so tentu kita mendapat faedah daripada itu. Contohnya Islam ni dia mendulukan yang lain. Contohnya Rasulullah SAW bila hijrah saja di Madinah, dia orang sambut dengan nasyid Tual Al-Badrul. Itu yang dilakukan untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Ya? Tapi hari ini bila benda-benda semua tak digilap, tak di-highlightkan benda tu ataupun tak dikembangkan benda tu, jadi seolah-olah kita ni tenggelam bab Islam kita. Hari ini Barat dia berusaha sungguh-sungguh. Dia cuba cari satu dakwah untuk dia orang cari duit, untuk memajukan bangsa dia, memajukan lagu-lagu dia orang. Dia punya entertainment dia punya dakwah dia satu dunia dapat. Tapi hari ini alhamdulillah kita hari ini ada pihak orang kita yang berminat tentang nasyid. Nasyid hari ini dah berkembang sampai dunia tau. Dia berkembang dengan berkatnya usaha dia orang. Oleh itu kami sebagai yang duduk di dalam perumahan ni sebagai pentadbir bahagian kawasan masjid anak-anak sekalian ni, kita berdoa lah insya-Allah satu masa nanti lagu-lagu yang mencorak Islami akan berkembang terus di Nusantara dan selepas itu di dunia. Hari ini kita dah nampak dah buktinya nasyid boleh berkembang dengan seni kata yang baik, dengan dia instrumen dia dengan lengkap dan boleh berkembang. Tak semestinya kita tak boleh berkembang. Itu yang pentingnya kita yang kena highlightkan benda tu. Yang itu saja pandangan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum, saya nak tanya, adakah cik menggalakkan hiburan zaman sekarang atau memerlukan penambahbaikan dari segi Islam? Okey.
bagi saya ia memerlukan penambahbaikan dari segi Islam, kerana hiburan zaman sekarang tidak lagi pentingkan adat atau adab dalam sesuatu yang dilakukan. Okey, saya bagi satu contoh. Dalam hiburan akan ada lelaki dan perempuan, dan zaman sekarang ramai yang tidak pedulikan batas antara lelaki dan perempuan. Bila-bila lagi dalam hiburan kita akan rasa nak berseronok sahaja. Jadi kita perlulah menambahbaikkan dari segi Islam supaya tidak berlakunya fitnah antara sesama Islam. Itu saja. Ya, betul. Okey, terima kasih.